Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari bin Muhammad Zulkifli, pelajar tahun akhir pendidikan khas. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk penguasaan teknik pengajaran Al-Quran dalam kalangan guru Al-Quran bermasalah penglihatan. Okey, baik. Pertama kita akan pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey, pengenalan, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji penguasaan teknik pengajaran Al-Quran menggunakan teknik pengajaran tradisional dan teknik pengajaran moden dalam kalangan guru Al-Quran bermasalah penglihatan. Okey, jadi tujuan yang utamanya adalah nak tahu sejauh mana penguasaan dalam kalangan guru Al-Quran itu menggunakan teknik tradisional ataupun teknik moden. Fokusnya adalah kepada guru yang mempunyai masalah penglihatan yang menggunakan Quran Braille. Okey, selain daripada itu, tujuan untuk kajian ini adalah untuk meneroka cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kedua-dua kaedah tersebut. Jadi pengkaji juga ingin tahu berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar Al-Quran inilah, sama ada dia dapat cabaran ataupun tidak menggunakan kedua-dua teknik tersebut, antara teknik tradisional ataupun teknik moden. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada kajian literatur. Untuk kajian literatur yang pertama adalah, kalau dapat dilihat di sini, berdasarkan kajian oleh Kamarul Azmi dan Jasmi pada tahun 2013, mengatakan bahawa kaedah tilawah Al-Quran di Malaysia ni pula mempunyai beberapa kaedah, tetapi yang popularnya ialah kaedah Baghdadiyah dan kaedah Iqra'. Jadi dekat Malaysia ni memang antara dua kaedah yang paling popular lah dua ni, dan yang sering diguna pakai sejak daripada dulu sampailah sekarang. Okey, yang kedua, kajian yang dibuat oleh Muhammad Yusof mengatakan bahawa teknik pengajaran tradisional yang digunakan pada zaman dahulu sehinggalah sekarang adalah pengajaran tilawah Al-Quran secara talaqi dan musyafahah. Okey, jadi teknik ini antara teknik tradisional yang paling lama, yang memang diguna pakai sejak pada zaman Nabi lagi sehinggalah sekarang. Dan teknik ini, talaqi ni, lebih kepada dia berpusatkan kepada guru lah. Maksudnya guru akan membaca ayat dan diikuti oleh murid-murid ataupun pelajar. Maka teknik ini memang sudah lama diguna pakai sejak daripada dulu sampailah sekarang. Okey, musyafahah tu pula, guru akan tengoklah kesalahan yang dilakukan oleh murid apabila dia sebut sebutan tersebut. Jadi guru akan lihat akan betulkan kesalahan. Okey, jadi selain daripada tu, daripada Wang Bakar, ada juga dia mengatakan kat sini teknik sebutan dan tulisan secara berulang-ulang yang merangkumi mengenali huruf hijaiyah, berasingan dan bersambung. Jadi pendekatan yang macam ni dia membolehkan pelbagai BBM lah, seperti gambaran kerja, kaset dan perisian komputer digunakan. Yang ni lebih kepada teknik moden. Maksudnya dengan adanya pelbagai teknik ini, dia boleh pelbagaikan dari segi BBM. Boleh menggunakan perisian komputer apa semualah, tidak bergantung kepada teknik talaqi dan musyafahah saja yang disebutkan sebentar tadi. Okey, baik. Khususnya kita tengok pada objektif kajian. Objektif kajian saya ada 3. Yang pertama adalah ingin meneroka penguasaan pengajaran Al-Quran menggunakan kaedah tradisional dalam kalangan guru Al-Quran bermasalah penglihatan. Fokusnya untuk guru bermasalah penglihatan. Yang kedua, meneroka penguasaan pengajaran Al-Quran menggunakan kaedah moden. Yang ketiga, meneroka cabaran yang dihadapi oleh guru. Jadi 3 objektif ni. Yang pertama, nak tahu penguasaan
penguasaan kaedah tradisional, kaedah moden dan cabaran yang dihadapi oleh guru lah. Okey, khususnya metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kaedah temu bual digunakan untuk mendapatkan data. Soalan temu bual, instrumen yang digunakan soalan temu bual, saya buatkan soalan temu bual dan menemu bual responden dan mendapatkan data daripada temu bual tersebut, dan data yang saya dapat daripada temu bual tu ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Maka data tu dianalisis dan dapatlah dapatan kajian saya berdasarkan temu bual tersebut. Okay, baik. Seterusnya, dapatan dan perbincangan kajian kat sini saya pecahkan kepada 4 tema. Yang tema yang pertama berkenaan dengan penguasaan teknik pengajaran Al-Quran lah menggunakan teknik tradisional. Berdasarkan dapatan yang saya dapat, responden menyatakan bahawa guru Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille untuk mengajar dan menggunakan kaedah talaqi. Yang ini jelas berdasarkan kajian literatur saya, yang guru Al-Quran untuk sampel kajian saya ini juga menggunakan kaedah talaqi dan menggunakan Al-Quran Braille yang berbentuk naskah tu lah, yang berbentuk jilid. Maksudnya masih lagi menggunakan teknik tradisional. Okay, tema yang kedua adalah penguasaan teknik pengajaran Al-Quran menggunakan teknik moden. Okay, untuk penggunaan teknik moden ni, mereka menggunakan teknologi iaitu e-braille dan satu lagi dipanggil braille display. Guru ni menggunakan juga media sosial, tapi untuk media sosial ni apabila berjauhan dengan pelajar lah. Tapi untuk yang e-braille ni digunakan dalam kelas. Ini untuk golongan yang bermasalah penglihatan saja. E-braille ni dia memudahkan lagi guru tu untuk melihat, membaca Al-Quran ataupun untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Kerana kalau yang berbentuk jilid tu, yang Quran Braille yang biasa, agak memakan masa untuk guru Al-Quran untuk melihat, memeriksa muka surat. Tapi kalau yang e-braille ni dia lagi mudah dan lagi pantas untuk guru mengakses Quran. Jadi dia akan ambil masa yang sedikit lah untuk guru cari muka surat yang hendak dibaca ataupun yang hendak diperiksa. Okay. Khususnya tema yang ketiga adalah cabaran yang dihadapi dalam teknik tradisional. Untuk yang teknik tradisional, guru ni cabaran dia suka untuk menjelaskan kepada murid tipikal tanda yang terdapat dalam tulisan Al-Quran yang biasalah. Maksudnya guru yang bermasalah penglihatan ni akan menggunakan Quran Braille, dan yang pelajar yang tipikal dia menggunakan Quran biasa. Kalau yang pelajar yang memang ada masalah penglihatan atau buta memang menggunakan Quran Braille, jadi tak ada masalah. Cuma menjadi masalahnya apabila ada pelajar yang tipikal yang guru terpaksa menyebut dahulu ataupun minta pelajar tu menyebut dahulu ayat apa dan ayat di mana, muka surat berapa. Sebab susunan Quran Braille, muka surat dia tidak sama dengan susunan yang Quran yang cited punya, yang tulisan punya, tak sama. Okey, itu antara salah satu cabaran lah. Okey, yang tema yang keempat, cabaran yang dihadapi dalam menggunakan teknik moden ni untuk pengajaran Al-Quran. Yang pertamanya kat situ capaian internet. Capaian internet yang kurang memuaskan. Sebab untuk menggunakan media sosial ni, yang pertama semestinya perlukan kepada capaian internet yang bagus lah. Kalau capaian internet kurang memuaskan, maka agak sukar untuk guru menggunakan media sosial tersebut. Okey, yang seterusnya, kos yang mahal untuk menggunakan teknologi. Mengikut menurut apa responden yang dikatakan sebelum ni, e-braille tu harganya lebih kurang RM5,000.
Jadi agak mahal untuk mendapatkan e-braille tersebut. Jadi untuk menggunakan teknologi sepenuhnya dia akan memerlukan sedikit wang lah, bukan jadi susah untuk pelajar untuk mengakses teknologi secara total sepenuhnya, dan memerlukan kepada bantuan. Jika pelajar tidak ada masalah dari segi kewangan, tak ada masalah. Tapi kalau keluarga pelajar yang mempunyai masalah dari segi kewangan, agak sukar untuk mengakses teknologi tersebut. Okey, seterusnya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru memang menggunakan teknik talaki dalam mengajar Al-Quran ni lah. Sebab ini yang paling utama, memang diguna pakai sejak daripada dulu sampai sekarang. Dan kajian mendapati guru Al-Quran bermasalah penglihatan menggunakan teknik yang sama, iaitu penggunaan Al-Quran Braille, menggunakan Al-Quran Braille. Dan kalau untuk yang moden tu menggunakan teknologi e-Braille. Khususnya kajian mendapati guru Al-Quran bermasalah penglihatan menyokong bahawa penggunaan alat teknologi moden seperti e-Braille dan Quran Display dapat memudahkan pengajaran mereka. Dan ini mereka akui sendiri, memang e-Braille tu memudahkan pengajaran mereka. Yang menjadi masalahnya apabila teknologi e-Braille tu rosak ataupun tidak boleh dipakai, maka terpaksalah guru Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille. Jadi sebagai kesimpulannya, dapatan utama adalah guru mengajar Al-Quran menggunakan kedua-dua teknik tersebut, iaitu teknik pengajaran tradisional dan teknik pengajaran moden. Kedua-dua teknik ini diguna pakai oleh guru melihat kepada keadaan semasa lah. Jika Quran Braille tak ada masalah, e-Braille tak ada masalah, tak ada kerosakan, maka guru lebih menggunakan e-Braille itulah. Jika e-Braille tu ada kerosakan, maka Al-Quran Braille akan digunakan. Jadi kalau dilihat pada zaman sekarang ni, dilihat pada masa kini, ramai dalam kalangan guru sudah menggunakan teknologi yang moden bagi mewujudkan suasana pembelajaran Al-Quran yang lebih menarik. Sebab Al-Quran yang pembelajaran Al-Quran ni perlu ada benda yang boleh menarik pelajar untuk seronok untuk belajar Al-Quran. Jadi untuk perbincangan saya setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.